Anwar disiasat polis, Rayu Agung bata darurat. PRU 15 Ogos ini, Hanifah bersoal tindakan polis siasat Anwar. FDI jatuh merosot, Azmin Ali dituntut beri penjelasan. Polis sedang menyiasat Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berhubung kenyataannya merayu yang di-Pertuan Agong membatalkan perisytiharan darurat. Ketua Polis Perak Mio Faridah Latrash Wahid ketika mengesahkan perkara itu kepada The Star berkata, kes itu dikendalikan Unit Siasatan Khas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Kami membantu mengambil keterangan orang yang membuat laporan itu, tetapi kes itu sudah dirujuk ke Bukit Aman untuk tindakan lanjut, katanya seperti dilaporkan. Mio berkata, laporan polis terhadap ahli Parlimen Port Dickson itu dibuat di Kuala Lumpur. Pada 14 Januari lalu, Anwar dilaporkan menulis surat kepada semua ahli parlimen dalam usaha merayu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah membatalkan perisytiharan darurat dan mengadakan sidang parlimen secepat mungkin. Dalam surat kepada ahli parlimen itu, Presiden PKR itu berkata, perisytiharan darurat tidak perlu kerana ada langkah mencukupi untuk mengekang penularan COVID-19 termasuk pelaksanaan sekatan pergerakan. Pada 12 Januari lalu, Agong memberi perkenan darurat dilaksanakan hingga 1 Ogos atau lebih awal jika jumlah kes COVID-19 dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Sejak itu, Anwar mempertahankan tindakannya dengan berkata, ia bukannya pengkhianatan. Beberapa hari lalu, beliau mendakwa 114 atau 115 ahli parlimen menolak usul darurat daripada Kerajaan Perikatan Nasional dan mahu sidang parlimen diadakan. Beliau turut memfailkan permohonan untuk kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman terhadap peranan Perdana Menteri dalam perisytiharan darurat. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa menjangkakan pilihan raya umum ke-15 akan berlangsung sebelum 1 Ogos depan atau 60 hari selepas tarikh tersebut. Sehubungan itu beliau berkata, semua ahli UMNO perlu memastikan parti berkenaan memenangi PRU 15 atau menjadi sebahagian daripada gabungan parti yang menang. Tidak mustahil PRU 15 boleh berlaku sebelum 1 Ogos atau 60 hari selepasnya. Justru, yang paling utama bagi kita, ahli UMNO ialah memastikan UMNO memenangi PRU itu atau sekurang-kurangnya UMNO adalah sebahagian daripada pasukan yang menang. Justru tanggungjawab para nakoda adalah mengemudi ke arah kejayaan, bukan ke arah menghancurkan. Sementara para juragan terus mendayung, bekerja kuat sepasukan, membawa parti ke destinasinya, katanya dalam satu kenyataan menerusi laman Facebook miliknya. Bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional itu juga turut menasihatkan pemimpin-pemimpin UMNO supaya tidak sombong, hasad dengki dan jangan mendabur fitnah serta memburuk-burukkan antara satu sama lain. Katanya pemimpin UMNO juga mengakui kesilapan dan berkata, benar biarpun pahit untuk ditelan atau memberi implikasi negatif kepada parti. Jangan sombong, jangan bongkak, jangan hasad, jangan pepat di luar rencung, di dalam, jangan depan lain, belakang lain, berkata benar, berterus terang, serta sabar bila difitnah. InsyaAllah kebenaran dan kemenangan menanti di hadapan. Apa yang penting, UMNO selamat, kekal diyakini dan disayangi rakyat, katanya. Ahli Parlimen Sepang Haripah Maidin mempersoalkan tindakan polis menyiasat Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berhubung rayuannya terhadap Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan perisytiharan darurat. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang itu terkejut membaca laporan media yang menyebut bahawa Anwar kini sedang disiasat polis, sekaligus meminta polis menjelaskan apakah kesalahan undang-undang yang dilakukan oleh Presiden PKR itu. Sepanjang pengetahuan saya, gesaan membatalkan perisytiharan darurat yang dilakukan mana-mana pihak bukanlah suatu jenayah. Mungkin ada yang tidak setuju dengan kenyataan itu, tetapi saya tidak fikir kita boleh kaitkan kenyataan Anwar itu dengan mana-mana kesalahan di sudut undang-undang, katanya di Facebook. Terdahulu polis mendedahkan bahawa ia sedang menyiasat Anwar berhubung kenyataannya merayu Agong membatalkan perisytiharan darurat. Kes itu dikendalikan oleh Unit Siasatan Khas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman susulan laporan polis yang dibuat terhadap Anwar di Kuala Lumpur. Tambah Hanifah, beliau juga percaya isu yang dibangkitkan Anwar membabitkan Perlembagaan Persekutuan yang menurut beliau berada di luar bidang kuasa polis. Pada 12 Januari, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memberi perkenan darurat dilaksanakan hingga 1 Ogos atau lebih awal jika jumlah kes COVID-19 dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Pada 14 Januari,
Anwar dilaporkan menulis surat kepada semua ahli parlimen dalam usaha merayu agung supaya membatalkan perisytiharan darurat dan mengadakan sidang parlimen secepat mungkin. Dalam surat tersebut, Anwar berkata, perisytiharan darurat tidak perlu kerana ada langkah mencukupi untuk mengekang penularan COVID-19 termasuk pelaksanaan sekatan pergerakan. Beberapa hari lepas, beliau mendakwa 114 atau 115 ahli parlimen menolak usul darurat Kerajaan Perikatan Nasional dan mahu sidang parlimen diadakan. Beliau turut memfailkan permohonan di mahkamah untuk kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman terhadap tindakan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menasihati Agong untuk mengisytiharkan darurat. Pemuda UMNO menggesa Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali tampil menjelaskan tindakan segera yang diambil kerajaan bagi menangani kejatuhan terus pelaburan langsung asing FDI negara. Kata ketuanya Ashraf Wajdi Dusuki, berdasarkan laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan UNCTAD yang diterbitkan 24 Januari, FDI Malaysia merosot sehingga 68%, jauh teruk berbanding negara-negara lain ASEAN yang disebut dalam laporan itu. Dalam laporan itu, FDI Malaysia ialah sebanyak 2.5 bilion American dollar berbanding negara Singapura 58 bilion American dollar, jatuh 37%. Indonesia 18 bilion American dollar, jatuh 24%. Vietnam 14 bilion American dollar, jatuh 10%. Thailand 11.4 bilion American dollar, jatuh 50%, dan Filipina 6.4 bilion American dollar, naik 29%. Amat menyedihkan lagi mengecewakan, Malaysia yang suatu ketika dulu sentiasa berada pada kedudukan teratas dan dikenali sebagai destinasi mesra dan tumpuan utama pelabur asing, kini berkedudukan tercorot, katanya dalam satu kenyataan. Kata Ashraf, keyakinan pelabur masih belum pulih setelah berlakunya perubahan kerajaan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan pada 2018, iaitu melalui pilihan raya umum ke-14. Untuk rekod, kerajaan sekali lagi bertukar tahun lalu apabila kerajaan Pakatan Harapan tumbang bukan menerusi pilihan raya dan pentadbiran diambil alih Perikatan Nasional yang turut disokong UMNO. Terjejasnya kepercayaan dan keyakinan pelabur itu, kata Ashraf, disebabkan tiada dasar jelas oleh kerajaan selain faktor risiko politik dan risiko kedaulatan atau sovereign risk yang digambarkan menerusi perubahan kontrak yang telah terberterai apabila kerajaan bertukar. Antaranya, kata Ashraf, penamatan projek yang dibuat selepas Barisan Nasional tumbang seperti projek laluan kereta api Pantai Timur ECRL, projek kereta api berkelajuan tinggi HSR, projek saluran paip pelbagai produk MPP dari Melaka ke Kedah, projek saluran paip gas Trans Sabah TSGP dari Kimanis ke Sandakan dan Tawau. Turut disebut Ashraf ialah pembatalan projek-projek infrastruktur di Sarawak bagi menghubungkan kawasan terpencil seperti projek-projek jambatan. Faktor-faktor itu, kata Ashraf, mempengaruhi persepsi dan sentimen pelabur luar negara ke atas Malaysia hingga menjunamkan nilai FDI. Hal itu tambahnya meningkatkan kadar pengangguran dan pembuangan kerja apabila banyak syarikat dan kilang ditutup atau berpindah ke negara jiran. Justru pemuda UMNO Malaysia meminta Azmin selaku Menteri Kanan Ekonomi merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk segera tampil memperjelaskan kepada rakyat tindakan segera kerajaan untuk menangani kejatuhan teruk FDI ke dalam negara. Katanya lagi, untuk rekod, ada antara projek yang disebut Ashraf itu baru sahaja ditamatkan setelah ditangguhkan ekoran pertukaran kerajaan pada 2018. Contohnya, perjanjian HSR yang ditandatangani 2016 tetapi pembinaannya ditangguhkan pada 2018 bagi memberi ruang perbincangan antara Malaysia dan Singapura. Ia akhirnya ditamatkan pada awal tahun ini oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.